Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara dan saudari di luar sana dan kepada ahli panel kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah mengenai isu rasuah, mengenai pandangan falsafah mengenai isu rasuah. Sebelum saya meneruskan forum kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Hakim bin Harga. Pada sebelah kiri saya, ahli panel pertama Muhammad Nafal Ikram bin Muhammad. Kemudian pada sebelah kanan saya, panel kedua Muhammad Amir Syafiq bin Saharuddin. Kemudian sebelah kiri saya semula, ahli panel kita yang ketiga Muhammad Haikal bin Hamdan. Dan akhir sekali, ahli panel keempat yang bernama Faris Ashraf bin Fahmi. Baiklah, sebelum saya mempertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya memberi maksud mengenai rasuah terlebih dahulu. Rasuah merupakan salah satu jenis jenayah di mana seseorang itu mendapat ganjaran setelah menerima atau memberi suapan kepada seseorang individu, sama ada mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Baiklah, izinkan saya mempertanyakan soalan kita yang pertama kepada ahli panel yang pertama. Saudara Nafal, bolehkah saudara menerangkan pandangan rasuah dari agama Islam? Terima kasih kepada saudara Hakimi. Rasuah mengikut agama Islam. Perkataan rasuah ini berasal daripada bahasa Arab, yakni ar-rishwah, yang bermaksud sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim agar hakim itu memenangkannya atau hakim itu memutuskan hukum itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Syekh Husin Al-Lattas juga menyebut dalam buku Rasuah, Sifat Sebab dan Fungsi, menyatakan rasuah ini merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Dalil pengharaman rasuah, firman Allah SWT, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui kesalahannya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi ala rashi wal murtashi." Yang bermaksud laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Itu saja pandangan saya tentang isu rasuah mengikut pandangan Islam. Terima kasih. Terima kasih saudara Novel kerana memberikan penjelasan terhadap pandangan isu rasuah mengikut agama Islam. Bergerak kepada panel kedua, saudara Amir. Saudara Amir, apakah jenis-jenis kesalahan rasuah? Okey, terima kasih kepada tuan moderator. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai jenis kesalahan rasuah. Rasuah memerlukan dua pihak yang korup, pemberi sogokan dan penerima sogokan di beberapa buah negara. Rasuah sudah menjadi suatu budaya. Jenis kesalahan rasuah yang pertama, meminta dan menerima rasuah mengikut Seksyen 16 dan 17A SPRM 2009, iaitu mana-mana orang atau ejen rasuah meminta, menerima, bersetuju menerima suapan rasuah sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut. Jenis kesalahan rasuah yang kedua, iaitu menawar atau memberi rasuah mengikut Seksyen 17B SPRM 2009, mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta, menerima, bersetuju menerima suapan rasuah sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa. Jenis kesalahan rasuah yang ketiga ialah membuat tuntutan palsu, iaitu pada Seksyen 18 ASPRM 2009, mana-mana orang memberi kepada ejen atau ejen memberi kepada prinsipal majikannya suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butiran yang palsu dan prinsipal yang palsu. Dan akhir sekali, menyalahguna jawatan atau kedudukan Seksyen 23 ASPRM 2009, mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan, membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Amir. Kemudian kita bergerak kepada panel ketiga, Saudara Haikal. Apakah punca dan kesan dalam pengambilan rasuah? Terima kasih kepada Saudara Ahmad Hakimi. Seterusnya saya akan mengulas tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya rasuah dalam negara kita. Punca pertama ialah ketulusan sistem pentadbiran. Ketulusan sistem pentadbiran dalam negara ini telah menjadi punca utama berlakunya rasuah kerana kerajaan tidak melaksanakan sistem telus dalam aspek pemberian tender, kontrak dan projek yang menyebabkan pekerja awam mencari ruang dan peluang untuk melakukan jenayah rasuah. Seterusnya, kesan-kesan rasuah. Kesan pertama ialah kejatuhan ekonomi. Rasuah juga menyebabkan tumpuan pelaburan dan pembangunan sebuah negara tidak seimbang dan saksama. Jika berlakunya rasuah dan penyelewengan, maka akan terwujud golongan masyarakat yang terpaksa menanggung beban daripada perbuatan orang lain. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi tidak seimbang kerana hanya sektor yang diberi suapan sahaja yang menerima dana atau kutipan untuk menjalankan pelaburan dan pembangunan. Terima kasih Saudara Haikal. Kemudian ahli panel kita yang terakhir, Saudara Faris. Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi isu rasuah? Terima kasih kepada saudara moderator. Langkah pertama untuk mengatasi masalah rasuah berlaku di negara ini adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri seseorang. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu, sama ada rakyat biasa, pemimpin atau jentera kerajaan membencikan rasuah, maka amalan rasuah dapat diatasi. Selain itu, pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas juga dapat membendung gejala rasuah dalam negara. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah akan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat awalnya. Seterusnya, penerapan konsep keagamaan dan moral juga hendaklah dilakukan, terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah atau universiti. Generasi yang dididik membenci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Akhir sekali, amalan rasuah juga boleh diatasi dengan menawarkan gaji yang bertepatan dan bermaruah untuk semua ahli masyarakat. Hal ini demikian kerana gaji merupakan faktor utama yang menyumbang kepada aktiviti rasuah. Gaji yang rendah menyebabkan pekerja-pekerja di sektor awam menjerumuskan diri mereka ke lubang rasuah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Jadi, apa yang kesimpulan kita dapat simpulkan adalah isu rasuah ini sudah terang lagi bersuluh, merupakan jenayah yang sangat berat dan akan menghancurkan sesebuah negara. Saya berharap agar sesiapa saudara dan saudari dapat mengambil pengajaran, dan saya juga berharap agar isu rasuah dapat dikurangkan di negara kita. Baiklah, terima kasih saya ucapkan, dan semoga kita akan berjumpa di masa akan datang. Selain itu, pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas juga dapat membendung gejala rasuah dalam negara. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah akan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat awalnya.